Assalamualaikum, selamat tengah hari. Bertemu lagi dalam slide Ohana with Dr. Lin. Slide Ohana means family. So tengah hari ni Dr. Lin nak bincang tajuk berat sikit. Sebab banyak kebelakangan ni ramai jugalah yang datang untuk consult tentang masalah kesuburan. So Dr. Lin ambil kesempatan lah nak share hari ni antara apa faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksuburan. Untuk pengetahuan semualah, kalau kita nak dapatkan baby ni, biasalah kita perlukan suami dan isteri. So kalau macam nak datang untuk buat cek kesuburan, kenalah datang dua-dua, suami dan juga isteri. Tak acilah kalau isteri je yang datang untuk cek kesuburan tapi suami tak nak cek. So sebabnya it takes two to tango. Kalau tak ada suami tak boleh pregnant, kalau tak ada isteri tak boleh pregnant. So kita tak tahu siapa yang ada masalah, isteri ke suami ke yang ada masalah. So kita kena cek untuk dua-dua, tak boleh segan. Sebabnya kadang-kadang suami ni dia macam malulah nak datang kan jumpa doktor nak cek. Tapi sebenarnya kalau nak tahu, sejak akhir-akhir ni masalah ketidaksuburan ni banyak juga yang berpunca daripada suami. Sebabnya dia punya air mani tak sihat, kurang air mani, ataupun dia punya sperma tu tak boleh nak berenang, malas nak berenang, berketul-ketul. Semua tu kita akan dapat tengok dan dapat tahu melalui ujian pengesahan air mani lah. Kalau kita tak cek, kita tak tahu. Asyik duk salah kat isteri je. Isteri datang cek tak ada masalah apa-apa, tapi sebenarnya berpunca daripada suami. So antara apa yang menyebabkan masalah ketidaksuburan ni, antara 10 hingga 15% pasangan yang berkahwin ni dia ada masalah ketidaksuburan lah. Antara faktor-faktornya adalah disebabkan kekurangan zat makanan, merokok, ada masalah genetik keturunan, ataupun dia ada masalah jangkitan kuman dekat sama ada lelaki ataupun wanita, and then dia ada masalah hormon tak balance, tak stabil, masalah pencemaran. Contohnya macam doktor cakap tadi, merokok, ataupun dia punya pekerjaan tu dia terdedah pada bahan kimia ke. Lepas tu masalah gaya hidup yang tak sihat, masalah obesiti, darah tinggi, kencing manis. Sebabnya dekat Malaysia ni dan dekat satu dunia ni dah banyak dah masalah-masalah penyakit kronik ni disebabkan oleh sedentary lifestyle. Apa sedentary lifestyle tu? Sedentary lifestyle tu maksudnya dia gaya hidup yang banyak santai, banyak relax, banyak makan, tak bersenam. Tu dia panggil sedentary lifestyle lah. Ni banyak antaranya yang pekerja-pekerja yang duduk kat office, dia duduk je daripada pagi sampai malam, tak exercise. Makan pun makan beli je, makan makanan yang tak berkhasiat, makan makanan yang viral. So ni adalah antara punca-punca yang boleh menyebabkan ketidaksuburan. Tapi yang faktor yang paling penting adalah rezeki lah daripada Tuhan kan. Sebab kalau Allah dah tetapkan orang ni boleh anak ramai berapa sekian-sekian, dia dapat lah. Tapi kalau Allah dah tetapkan tak ada apa-apa faktor pun, boleh juga tak dapat anak. Itu semua rezeki juga. Itu faktor paling penting yang tak boleh nak ubah. Tapi apa yang doktor cerita hari ini adalah faktor-faktor yang kita boleh ubah. Kita boleh ikhtiar dan kita boleh cuba untuk berubah. Usahalah kalau kita nak kan zuriat. Sebabnya macam tadi doktor cerita tadi, antara faktor dia adalah pemakanan, sedentary lifestyle, genetik. Genetik ni benda yang kita tak boleh ubah lah. Memang ada masalah dalam organ reproduktif ataupun organ yang untuk terlibat untuk penghasilan baby. Contohnya ovari, rahim, testis, tube fallopian, and then dia tube ejaculation tube. Semua tu dia tu adalah faktor-faktor yang kadang-kadang kita tak boleh nak ubah lah. Tapi kalau faktor yang kita boleh ubah adalah masalah pencemaran tadi, sedentary lifestyle, merokok, and then jangkitan kuman tu kita kena dapatkan rawatan untuk jangkitan kuman. Lepas tu pemakanan, gaya hidup yang sihat. So ni adalah antara faktor yang kita boleh ubah. So hari ni doktor nak bincangkan faktor yang kita boleh ubah. Sebab kalau faktor yang tak boleh ubah tu, yang tu memang kita kena bantuan lah.
ada banyak jenis rawatan dan ada banyak jenis ujian yang kita perlu lakukan untuk kita tahu apa faktor utama yang menyebabkan kita tu tak ada masalah kesuburan. Alhamdulillah. Tu rezeki Puan. Tahniah Puan Mahanizan selalu datang untuk sekali-kali. Itulah tu macam doktor ni cakap lah. Bila kita dah datang check, suami tak ada masalah, isteri tak ada masalah, tu adalah faktor rezeki, faktor yang kita tak boleh nak ubah. Tu Alhamdulillah, insyaAllah doktor ni doakan Puan Mahanizan, kandungan Puan Mahanizan selamat dan selamat melahirkan anak lah. Tak lama lagi dah tu. Tahniah. So, antara faktor yang macam Dr. cakap tadi, faktor lelaki dia ada masalah. Sekarang ni ramai yang di kalangan masyarakat ataupun di kalangan kaum lelaki ni adalah masalah ejakulasi kurang matang, pramatang. So lagi satu masalah mati pucuk, and then masalah yang kita jarang-jarang tahu, iaitu dia ejakulasi dia masuk ke dalam pundi kencing ataupun ada tersekat pada saluran testis. Dan ataupun dia ada apa-apa kerosakan dekat organ reproduktif dia. Tu semua tu kita boleh tahu bila dia datang untuk check. Kalau dia tak datang check, kita tak tahu. Okey, kalau daripada segi wanita pula, sekarang ni kan ramai wanita yang berkejaya, lepas tu sibuk, banyak masalah stres. So stres pun boleh menyebabkan kita jadi kurang subur, and then dia ada masalah hormon tak stabil, ataupun dia ada masalah ovulasi, macam lepas tu ada masalah pada tisu telur tu, contohnya PCOS, polycystic ovarian cyst, ataupun dia ada masalah endometriosis, senggukut yang teruk, walaupun dia datang scan, tapi kadang-kadang endometriosis ni kita tak nampak melalui scan. Endometriosis ni apa? Endometriosis ni dia adalah tisu rahim tu dia melekat dekat mana-mana organ. Contohnya kalau dekat rahim, dia ada dekat luar rahim ke, ataupun dia boleh juga melekat dekat telur ke. So masa bila datang period tu, dia akan jadi sakit yang teramat. Memang tak boleh handle dia punya sakit tu, senggugut yang teruk. And then masalah berat badan. That's why kalau macam bila kita dah check semua darah, ujian darah dah buat, scan rahim dah buat, semua tak ada masalah, tapi dia ada masalah berat badan. Masalah berat badan ni boleh mempengaruhi semua hormon, and then dia boleh menyebabkan bila dia ada perubahan hormon, so dia kuranglah hormon untuk kesuburan tu yang kita perlukan, macam FSH, LH dengan estrogen dan progesterone. Semua tu dia akan involve kita punya hormon lah kalau kita ada masalah obesiti ataupun masalah berat badan. That's why banyak yang bila dia jumpa doktor cakap awak tak ada masalah lain, awak kena kurangkan berat badan. Tapi kurangkan berat badan tu lah adalah benda yang paling susah nak buat. Senang cakap tapi susah nak buat. Siapa setuju? Tapi sebabnya kalau kita dah terlebih berat badan, hormon dalam badan kita semua dah kucak-kacir. That's why doktor selalu nasihatkan untuk kurangkan berat badan. Sebabnya bila kita dapat kurangkan berat badan, hormon kita tu insya-Allah akan stabil balik. Tu antara faktor-faktor lah kenapa badan kita ni kurang subur. Okey, kalau kita kurus sangat pun tak boleh juga. Sebabnya kalau untuk kita pregnant, dia kena BMI tu memang yang sesuai untuk pregnant adalah antara 18 hingga 23. Kalau memang yang elok 23 tu optimum lah. 22-23 BMI tu berat badan yang sesuai untuk kita pregnant. Okay, tapi 18 tu pun dah okey. Kalau BMI kita kurang pun kita susah juga nak lekat. Sebab semua tu akan menyebabkan perubahan hormon dalam badan kita. Okey. So apa ujian-ujian yang kita boleh buat kalau kita datang jumpa doktor? Biasanya kalau dan bila waktu yang sesuai untuk datang jumpa doktor. So kalau kita baru kahwin, contohnya baru setahun tapi PJJ pula, so doktor tak akan diagnose tu sebagai mandul. So kalau biasanya doktor akan tunggu bagi nasihat bila setahun setengah hingga 2 tahun dah duduk sekali tapi still tak dapat anak, so baru kita akan suggest untuk buat siasatan lah.
Kalau dah macam 5 tahun, 10 tahun kahwin tu memanglah kena buat lah. Tapi kalau awal-awal kahwin tu, kalau PJJ sekali, lepas tu dia tak duduk sekali kan. So kita tak advise lagi untuk buat. Biasanya kita akan advise dia untuk duduk sekali lah. Sekurang-kurangnya kalau nak buat juga ujian tu, kena setahun setengah. Sebab faktor PJJ ni pun boleh menyebabkan ni lah, waktu subuh tu tak sesuai. Masa dia balik tu, isteri dia tengah tak subuh. So sebab tu lah tak dapat lagi zuriat. Sebab tu kita nak dia memang duduk sama-sama, especially time waktu dia subuh. So macam mana kita nak tahu waktu subuh tu? Senang je kalau period kita memang stabil tiap-tiap bulan datang. Contohnya setiap 30 hari kita datang period. Contoh satu hari bulan ataupun setiap satu hari bulan tu kita datang period. So bila kita kira semua 30 hari kita period, 30 hari kita period. So kita boleh tolak 30 tu, tolak 14. So itu adalah waktu subuh. Waktu subuh tu kita kena bersama dengan suami 3 hari sebelum dan 3 hari selepas. Sebab sperma ni dia boleh bertahan dalam badan 36 hingga 72 jam. So kalau kita 3 hari sebelum dan 3 hari selepas tu kita bersama, ataupun tengah-tengah tu kena bersama jugalah. So insyaAllah kebaran kalian untuk dapat anak tu adalah tinggi lah. Okay. So apa ujian yang doktor buat? Biasanya doktor akan ambil ujian hormon untuk dua-dua, suami dan isteri. Lepas tu doktor akan scan wanita tu untuk tengok scan rahim sama ada dia punya rahim okey ke, kilang telur dia okey ke tak. And then kalau suami, kita akan suggest untuk buat ujian air mani. Ujian air mani ni dia ada cara juga dia nak buat. Kena jumpa doktor. Sebabnya tak boleh main hantar je dekat lab. Okey. Lepas tu kalau semua dah okey, kita akan suggest juga isteri tu untuk buat tube patency. Kita nak tahu tube fallopian tube dia tu ada tersumbat ke tak. Sebab kadang-kadang dia tak nampak dekat ujian tu. Dia telur dia okey, rahim dia okey, tapi sebab dia punya tube tu tersumbat, so dia jadi ada masalah kesuburan lah. So yang tu dia panggil hysterosalpingogram, HSG. Hysterosalpingography. So yang tu kita nak tengok dia punya patency ataupun dia punya tube fallopian tu ada tersumbat ke tak. Yang tu tak semua klinik boleh buat. Yang tu biasanya hospital ataupun KBJ, dan cuma ada setengah-setengah klinik je yang boleh buat HSG. Kalau macam datang kat klinik Afia ni, kita boleh buat ujian darah, scan dengan ujian air mani lah. Okay. So kalau semua tu tak ada masalah, tu masalah rezeki lah. Allah tak bagi lagi rezeki. Tapi kalau ada apa-apa masalah, hormon ke, ataupun tube dia tu tersumbat ke, ataupun masalah dari segi lelaki, macam doktor cakap tadi, sperma dia malas, tak nak bergerak, dia patah ke, tengkuk dia, leher dia patah ke, dia cacat ke, ataupun pH dia tu tak stabil ke, atau dia punya air mani tu terlampau cair ke. So kita boleh tengok lah siapa punca masalah tu. Bukan nak salahkan, tapi untuk kita bantu, untuk kita bagi rawatan. Sebabnya it takes two to tango. Kalau seorang saja tak jadi, kan? So setakat ni dulu live Dr. Lin, harap memberi manfaat. So jangan lupa share live ni. Dr. Lin doakan Puan Mahinizan selamat bersalin, insyaAllah baby yang comel, baby yang sihat. So nanti kita jumpa lagi di slot petang ni, Sembang Petang with Dr. Lin. Bye. Assalamualaikum.